Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Bersanding Ananda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Hajah Zaria iaitu Yang Amat Mulia Pangeran Muda Dr. Abdul Fattah. Majlis bersanding berlangsung di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di kediaman pengantin di Balai Penghadapan Bukit Kayangan dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Hajat Zaria. Turut hadir Sultan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dan Permaisuri Ratu Anita Zolviah. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pangeran Bini Haja Faiza, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Selbol Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Nur Hayati, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haji Rashidah Sedatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haji Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Masna, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Nurain, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Amal Mikalsum Al-Islam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Amal Rakia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Amal Nasibah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Amal Jafriyah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Nur Ehsani serta ahli kerabat diraja yang lain. Yang Amat Mulia Pangeran Muda Dr. Abdul Fattah melangsungkan perkahwinan dengan Dengku Elina Zuraidah binti Pangeran Kamaluddin.
Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima junjung ziarah daripada kedua-dua mempelai. Juga menerima junjung ziarah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota Pengaraan Muda Haji Al-Muhtadi Bela dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Anak Isteri Pengaraan Anak Sara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota Pengaraan Muda Haji Al-Muhtadi Bela Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri semalam berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola sepang Piala AFF Suzuki 2018 antara pasukan kebangsaan negara Brunei Darussalam dan Timur Leste. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Juga berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Abdul Maling dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengaraan Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengaraan Muda Haji Sufi Bolkiah, Presiden Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam NFABD serta ahli kerabat diraja yang lain.
Di separuh masa pertama, pasukan kebangsaan negara Brunei Darussalam berjersey kuning banyak menguasai perlawanan. Cubaan sepakan percuma di awal minit perlawanan dari Muhammad Azwan Ali Rahman gagal menembusi pintu gol pihak lawan. Pasukan Timor Leste berjersey merah juga beberapa kali mencuba untuk menjeringkan gol namun gagal. Masuk separuh masa kedua, kedua-dua pasukan banyak menguasai perlawanan dan saling berbalas serangan. Peluang banyak menyebelahi pasukan kebangsaan negara Brunei Darussalam untuk menjeringkan gol sehingga pada minit 74, Muhammad Najib Tarif berjaya menjeringkan gol tunggal untuk mendahului 1-0. Keputusan negara Brunei Darussalam 1, Timor Leste 0 kekal sehingga tamat perlawanan. Meskipun negara Brunei Darussalam memenangi perlawanan ini, namun tidak berjaya memasuki peringkat kumpulan untuk kejohanan edisi ke-12. Projek Green Exchange memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk sentiasa menjaga alam sekitar iaitu melalui bahan kitar semula. Laporannya menyusul nanti, teruskan bersama kami selepas petikan titah ini. Doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai syarat-syaratnya tertentu. Begitu juga doa yang tidak dimakbulkan. Doa yang tidak dimakbulkan adalah kerana wujudnya sesuatu sebab yang menjadikan ia ditolak. Perkara ini antara intipati ceramah yang disentuh semasa program Masjidku Makmur Negara Berkan di Masjid Omar Ali Saifuddin awal pagi tadi. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tazkirah subuh bertajuk Kenapa Doa Terhijab disampaikan oleh Pengeran Zamiri bin Pengeran Haji Jamaluddin, Pegawai Buhuth di Jabatan Mufti Kerajaan, antara lain mengongsikan antara doa yang tidak dimakbulkan ialah orang yang berdoa itu tidak dicintai oleh Allah kerana orang itu mengabaikan perintah dan larangannya. Selain itu, doa yang ditolak adalah kerana tidak memelihara makan, minum dan pakaian daripada halal atau daripada sumber yang halal. Dalam tazkirahnya, beliau menambah doa ditolak kerana meninggalkan mengajak manusia untuk berbuat kebajikan atau mencegah kemungkaran. Hadir sama Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama Awang Haji Roslan bin Haji Taja'a, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap, Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Sementara itu, di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil, Kampung Kiudang Tutung, juga diadakan tazkirah subuh sempena Kiudangku Ceria. Tazkirah antara lain menyentuh usaha menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga kesihatan dan hidup sihat yang akan memberi banyak kelebihan dalam kehidupan seharian. Antara yang hadir, yang berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tazkirah subuh bertajuk Menjaga Kesihatan Mengikut Sunnah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Haji Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Ketua Bahagian Pemantauan dan Aduan Masjid Daerah Tutung. Dia juga menjelaskan antara perkara sunnah Rasulullah menjaga kesihatan diri agar tetap sihat ialah baginda selalu bangun sebelum subuh bagi melaksanakan solat sunat, solat fardu dan solat subuh secara berjemaah. Baginda juga aktif menjaga kebersihan, tidak pernah makan berlebihan, menjaga kesihatan diri dengan gemar berjalan kaki. Selain itu, baginda juga tidak pemarah, sentiasa optimis dan tidak putus asa, serta menjauhi daripada sifat iri hati dan juga sentiasa mengamalkan sifat pemaaf. Keciuman baunya. Makan lagi bubur durian. Kemudian baginda mandi pada hari Jumat. Hadis surat Muslim.
Projek Green Exchange ke-10 yang diungkayahkan bersama oleh Society for Community Outreach and Training SCOT dan Kawan Bumi Sendirian Berhad bertujuan menggalakkan penduduk kampung untuk mengumpul barangan yang dapat dikitar semula untuk dijadikan sebagai pertukaran kepada komoditi seperti beras. Petang tadi berlangsungnya Majlis Penganugerahan Cenderahati kepada para penaja projek berkenaan. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pilihan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Projek Green Exchange ke-10 mempunyai 2 fasa yang bukan sahaja melibatkan penduduk kampung malah orang awam. Fasa pertama diadakan pada bulan Julai lalu dan berjaya mengumpul 3 tan barang-barang yang boleh dikitar semula. Manakala fasa kedua yang berlangsung hari ini diadakan di kawasan Mukim Sungai Kebun. SCOT merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan NGO yang terkenal dengan projek membantu golongan yang kurang bernasib baik di negara ini. Juga hadir yang berhormat Karunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Peranan belia terhadap pembangunan negara dibincangkan semasa forum belia sempena sambutan Mahrajan Haflul Takharuj ke-8 Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Para ahli panel forum terdiri daripada belia tempatan yang berjaya dan berpengalaman yang pernah menyumbang kepada pembangunan negara, iaitu Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Yang Berhormat Khairun Nisa binti Awang Haji Ashari, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengarah Haji Ahmad Fadilah Akbar bin Pengarah Haji Salihuddin, pengasas bersama projek Bina Ukhuwah. Forum yang bertajuk Belia Berkepimpinan Menjayakan Wawasan Negara antara lain menyentuh mengenai peranan dan kepentingan penglibatan para belia dalam kesukarelawanan maupun kemasyarakatan dan juga berkongsi pengalaman sepanjang penglibatan mereka dalam aktiviti kesukarelawanan. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Juga diadakan peraduan menulis khat Jawi yang dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu kategori institusi pengajian tinggi, pusat tingkatan 6 dan kategori orang ramai berumur 15 tahun ke bawah dan 16 tahun ke atas. Peraduan bertujuan menarik minat mereka yang mempelajari khat Jawi selain mempromosikan seni Islam. Penghakiman diadili berdasarkan unsur-unsur seni pada tulisan Jawi serta tata cara teknik penggunaan pen khat. Aktiviti anjuran UNISA ini mendukung usaha memperkasa seni khat Jawi dalam kalangan pelajar bagi merealisasikan hasrat negara sebagai negara zikir dan untuk mendekatkan jiwa mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam memudayakan masyarakat kampung mengamalkan cara hidup sihat melalui aktiviti riadah dan juga santai, Majlis Perundingan Kampung Kiudang Tutong mengadakan edisi kedua Kiudangku Ceria. Para peserta memulakan aktiviti bermula senam robing di kawasan Gerai Muafakan Kampung Kiudang. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Syamsul Bahrain bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Program Kiudangku Ceria merupakan salah satu usaha berterusan dan inisiatif di peringkat kampung bagi mengukuhkan institusi kekeluargaan dan menggalakkan amalan cara hidup sihat. Acara diteruskan dengan aktiviti riadah berbasikal sejauh 12 km. Pelepasan riadah berbasikal disempurnakan oleh Pegawai Daerah Tutong. Riadah berbasikal yang diungkayahkan dengan kerjasama Basikal Ekspedisi Sukarelawan Tutong BES ini disertai lebih 70 orang peminat sukan tersebut. Juga diadakan aktiviti jalan santai sejauh 3 km mengelilingi mukim berkenaan. Kita antara tujuannya yang lain adalah untuk menjalin kerjasama dengan stakeholders yang lain seperti Persatuan Berbasikal di daerah Tutong, dan selain daripada itu menyatu padukan masyarakat kampung dengan pemimpin akar umbi dan pemimpin di pihak kerajaan
dan melalui aktiviti riadah dan juga santai. Puan Majlis Perundingan Kampung Kuidang agar aktiviti ini akan sentiasa dianjurkan sebagai salah satu daripada aktiviti berterusan. Mungkin ia akan diteruskan sebulan sekali dan seterusnya agar aktiviti ini menjadi rutin harian masyarakat kampung untuk keluar meluangkan masa bersama keluarga. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama bersama Jabatan Daerah di ke-44 buah daerah buat julung kalinya mengadakan program Bas Belia 2018. Program adalah salah satu aktiviti sampingan sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-13. Bas Belia berlepas pagi tadi dari Berakas bagi perjalanan ke daerah Temburong. Pelepasannya disempurnakan oleh Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 42 orang belia berumur antara 16 hingga 20 tahun menyertai program berkenaan. Program ini menghimpunkan belia dari ke-44 daerah sebagai lambang perpaduan dan integrasi dengan menjelajah ke seluruh negara berlandaskan 6 bidang strategi penting dalam dasar belia negara. Program selama 7 hari adalah kesinambungan daripada program pertukaran belia daerah-daerah yang mula diperkenalkan tahun 2016. Ianya juga sebagai salah satu langkah permulaan untuk menuju ke arah pencambahan program ke peringkat Borneo dan mengorak pembentukan belia yang syumul dan cemerlang. Daerah Temburong merupakan destinasi pertama bagi program Bas Belia 2018. Petang tadi, rombongan Bas Belia tiba di daerah Temburong selepas berlepas dari daerah Bunada Muara pagi tadi. Rombongan dialulukan oleh Awang Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, pemangku pegawai daerah Temburong di Dewan Utama Kompleks Bumi Putra, Pekan Bangar. Mereka diberikan penerangan mengenai pengurusan dan pentadbiran Jabatan Daerah Temburong termasuk perkembangan dan kemajuan daerah Temburong serta produk satu kampung, satu produk secara amnya. Yang saya maksudkan tadi bermata hijau, sinonim dengan daerah Temburong sendiri. Di Balai Raya Kampung Puni, rombongan menyaksikan pemprosesan telur masin yang diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung Puni. Projek Satu Kampung Satu Produk ini mula diungkayahkan pada 30 Oktober tahun 2009 dan merupakan satu inisiatif pengusaha kecil dan sederhana di Mukim dan kampung di daerah Temburong dalam mengusahakan serta mempergiatkan lagi produk kampung masing-masing. Program Bas Belia 2018 diadakan bagi mengisi masa lapang para belia dengan perkara yang berfaedah dan bermanfaat. Temburong adalah program yang pertama dalam program Bas Belia. Saya akan menggunakan masa singkat ini untuk menambah ilmu pengetahuan dalam program ini. Kami mengikuti program Bas Belia ini untuk mengisi masa lapang semasa cuti sekolah dan ingin mengenali lebih tentang negara kita sendiri dan daerah-daerah di seluruh Brunei. Perkhemahan asas pemimpin 4.0 anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan generasi Bekarih membawa perubahan positif kepada 105 orang belia yang mengikutinya. Program dihasrat membantu para belia mencari potensi diri dalam membina dan mempertingkatkan sifat-sifat kepimpinan. Perkhemahan yang diadakan selama 3 hari berakhir petang tadi. Hadir Datuk Peruka Wang Edi bin Datuk Peruka Haji Suni, pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis dimulakan dengan perbarisan lalu kawan dari para peserta dan diikuti dengan mengangkat ikrar dipimpin oleh Awang Muhammad Hanis bin Haji Osman, pengasas bersama generasi Bekarih. Sepanjang perkhemahan, pelbagai aktiviti yang menjurus kepada kepimpinan diseramkan kepada para peserta program, antaranya sesi perkongsian pengalaman bersama fasilitator generasi Bekarih yang dapat mendidik mereka tentang latihan asas kepimpinan selain membantu mereka ke arah perubahan diri yang lebih baik melalui bimbingan. Ia juga membantu mengubah cara pemikiran iaitu mindset mereka untuk melahirkan seorang pemimpin yang berkualiti di masa depan.
kami akan dapat dengan kami mengadakan platform kepimpinan ini, kami akan dapat lagi membantu para belia di luar sana orang untuk membina lagi diri orang, personality dan skills yang orang ada. Kami berhasrat para belia di luar sana supaya orang menyahut cabaran untuk menjadi seorang belia yang berkualiti dan berilmu pengetahuan, especially dalam kepimpinan. Dua peserta mengongsikan pengalaman yang mereka perolehi sepanjang perkhemahan diadakan yang setentunya memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Saya telah pun dibimbing untuk menekankan 3 konsep penting, iaitu mengenai dengan spiritual, mentally dan juga physically, di mana sebagai seorang pemimpin kita hendaklah membersihkan diri kita sendiri, kita hendaklah mensucikan dan berserah kepada Allah SWT terlebih dahulu sebelum menjadi seorang pemimpin. Dan juga selepas saya mengikuti perkhemahan ini, saya menjadi seorang yang lebih confident, saya lebih berani untuk berhadapan dengan orang ramai. Hasil dari perkhemahan LFC 4.0 ini dapat membagi aku perkembangan dalam hidup. Macam keyakinan diri ada, berhadapan dengan orang pun berani sudah bercakap sama orang. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan elektrik esok. Ketua Jurulatih Pasukan Timor Leste memuji pasukan kebangsaan negara Brunei Darussalam dalam perlawanan bola sepak Piala AFF Suzuki 2018 malam menentang pasukannya. Kenyataan tersebut dibuat dalam sidang media yang diadakan di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Menurut Norio Sukitati, pasukan kebangsaan negara Brunei Darussalam memberi saingan dan cabaran terhadap pasukannya. Sementara Won Oson, Ketua Jurulatih Pasukan Negara Brunei Darussalam berkata, anak buahnya sudah memberikan yang terbaik dan memberi pengalaman yang baik untuk kejohanan yang akan datang.